Baik, untuk hari ini kita nak masuk ke topik atau bahagian 7.4 tentang teori pelanggaran. So, teori pelanggaran ni dia cuba menerangkan kepada kita bagaimana bahan tindak balas, zarah bahan tindak balas berinteraksi menyebabkan tindak balas berlaku dan mendapat hasil tindak balas. So, kalau kita baca bahagian ni, kita lihat kepada bahagian biru ni. Menurut teori pelanggaran, zarah bahan tindak balas, syarat dia mesti berlanggar antara satu sama lain. Kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi pelanggaran berkesan. So, kita perlu belajar apa maksud frekuensi pelanggaran berkesan. Actually, kita dah belajar frekuensi pelanggaran berkesan tu perlu memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah kita kata pada orientasi yang betul, pelanggaran itu berlaku pada orientasi yang betul, dan kedua, mesti melebihi tenaga pengaktifan. Baik, sekarang kita lihat kepada maksud tenaga pengaktifan. So, kalau kita baca daripada buku teks ni, zarah bahan tindak balas perlu mempunyai tenaga yang mencukupi untuk memulakan tindak balas. Bermakna, tenaga pengaktifan diperlukan untuk memulakan tindak balas. So, bila kita lihat kepada graf tentang tenaga pengaktifan, ini adalah dua graf yang kita mungkin jumpa. Satu adalah graf eksotermik dan satu graf endotermik. Baik, bila kita sebut tentang eksotermik, maksud dia bila tindak balas berlaku, tindak balas akan membebaskan haba. So, bahan tindak balas pada mulanya mempunyai tenaga yang agak tinggi atau lebih tinggi. Lepas tindak balas, oleh sebab dia membebaskan haba, so hasil tindak balas akan mempunyai tenaga yang lebih rendah. So, biasanya eksotermik adalah tindak balas yang kita kata yang membebaskan haba, atau kita akan rasa tindak balas tu bahan dia menjadi panas. Lihat kepada tindak balas endotermik. Endotermik adalah tindak balas yang kita kata serap haba. Okey, tadi eksotermik adalah kita kata bebas haba. Okey. So, kalau kita lihat kepada bahan tindak balas, asal dia tenaga dia rendah. Okey, lepas tindak balas apa yang berlaku adalah dia serap haba. Serap haba bermakna tenaga dia bertambah. Jadi dia akan naik. Hasil tindak balas mempunyai tenaga yang jauh lebih tinggi. So, untuk tenaga pengaktifan sentiasa parasnya mula daripada bahan tindak balas. Ini adalah paras untuk bahan tindak balas, dan tenaga pengaktifan adalah daripada bahan tindak balas, tenaga bahan tindak balas sampai ke puncak dia. Puncak tenaga graf tersebut, graf tenaga ni. So, kita akan dapat EA ataupun tenaga pengaktifan daripada bahan sampai ke puncak. Sama juga kalau lihat sini, ini adalah tenaga bahan tindak balas, ini adalah puncak dia. So, EA adalah daripada bahan tindak balas sampai ke puncak tadi. So, untuk tindak balas berlaku bila A dan B berlanggar, kalau dia sampai ke tenaga dia sampai ke sini saja, tidak akan berlaku tindak balas. So, yang Cikgu Pangkar di sini semua tidak akan berlaku tindak balas. Tapi jika tindak balas atau pelanggaran tu mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada tenaga pengaktifan, maka kemungkinan besar kita akan hasil tindak balas. So, di sini kalau tenaga ada kat sini, di sini tenaga dia lebih tinggi daripada tenaga pengaktifan, kemungkinan besar akan hasil tindak balas jika dia memenuhi syarat yang kedua, iaitu pada orientasi yang betul. So, kalau pada tenaga bila bahan hanya sampai ke peringkat sini, tidak akan berlaku tindak balas. So, tidak ada hasil yang terbentuk. So, untuk syarat pertama untuk tindak balas berlaku,
tenaga yang dicapai bila pelanggaran berlaku mesti melampaui tenaga pengaktifan. Baik, syarat kedua adalah pada orientasi yang betul. Contoh, kalau kita ada bahan A berlanggar dengan bahan B, maka kalau berlanggar dalam orientasi sedemikian, maka kita akan hasil C dan D. Kalau berlaku pelanggaran yang orientasi dia tidak berapa tepat, iaitu dalam bentuk ini, apa yang berlaku adalah tidak ada bahan tindak balas yang akan dihasilkan. So, masih kekal bahan A dan masih kekal bahan B, bukan C dan D. Ini adalah bahan hasil yang baru, iaitu C dan D. So, pelanggaran berkesan kita perlu penuhi dua syarat. Satu adalah melebihi tenaga pengaktifan. Yang kedua, mesti pada orientasi yang betul. So, kalau kita lihat kepada contoh macam mana kita nak terangkan guna teori pelanggaran untuk menerangkan kadar tindak balas. Contohnya untuk kesan kepekatan. Okay, kita lihat kepada dua raja ni. Kita nampak pada isi padu yang sama. Yang ini gambar raja yang melambangkan kepekatan tinggi ni, kita kata bilangan zarah per unit isi padu. Okey, mesti sebut per unit isi padu. Isi padu dia adalah isi padu yang sama. Isi padu yang sama. Okey, tak boleh kita kata isi padu berlainan. So, bilangan zarah per unit isi padu meningkat berbanding yang ini, berbanding dengan yang ini. Jadi, frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah. Okey, untuk ini kita perlu tulis zarah yang bertindak balas. Contoh, sebelum ni cikgu dah beritahu tentang tindak balas. Contohnya sodium natrium thiosulfat. Okey, tindak balas dia antara ion thiosulfat dengan ion hidrogen. Kita tulis antara ion thiosulfat dengan ion hidrogen. Atau kalau tindak balas zinc dengan asid hidroklorik, dia adalah atom zinc dengan ion hidrogen. So, kita perlu nyatakan zarah-zarah yang bertindak balas pada peringkat ini. Dan seterusnya, ayat ketiga adalah frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, maka kadar tindak balas akan meningkat. Baik, untuk tekanan gas biasanya tekanan tinggi, kita akan guna ayat yang sama dengan kepekatan tinggi. Okey, untuk gas kita tak boleh guna kepekatan, tapi kita guna tekanan. So, kita kata bila tekanan tinggi, bilangan zarah gas per unit isi padu bertambah, frekuensi pelanggaran antara zarah. Zarah ni kita kena namakan lah. Okey, kita perlu namakan. Contoh, kalau tindak balas nitrogen dengan hidrogen, so kita namakan nitrogen dan hidrogen juga bertambah untuk hasilkan amonia NH3. So, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah akan bertambah dan kadar tindak balas bertambah. Untuk kesan saiz zarah, kita dah tahu kalau saiz zarah besar, jumlah luas permukaan adalah kecil. Kalau saiz zarah, katakan pada jisim yang sama, bila kita kecilkan, apa yang berlaku bila saiz zarah kecil, jumlah luas permukaan adalah besar. So, kita guna ayat teori pelanggaran. Pertama, kita nyatakan sebab dia. Apabila jumlah luas permukaan bahan bertambah, ataupun kita kata apabila saiz zarah kecil, maka jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran bertambah. Frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah bertambah. Antara zarah-zarah ni kita kena namakan seperti yang cikgu katakan tadi, kena namakan ion yang bertindak balas. Frekuensi pelanggaran berkesan bertambah dan kadar tindak balas bertambah. So, ayat pertama tu sangat penting kita mesti nyatakan sebab. Ayat kedua juga sangat penting, kita mesti namakan frekuensi pelanggaran
namakan zara yang bertindak balas. Okey, yang ketiga, frekuensi pelanggaran berkesan. Kita tak perlu nyatakan zara-zara tersebut sebab sudah dinyatakan pada ayat ke-2. So kadar tindak balas bertambah. Untuk ini kita hanya nyatakan zara-zara bertambah. Baik, kesan suhu. Bila kita lihat kepada suhu, apabila suhu tinggi, kita tahu suhu tinggi, tenaga kinetik tinggi, bermakna zara-zara bergerak dengan laju yang sangat tinggi. Okey, bila suhu rendah, tenaga kinetik rendah, laju dia juga rendah. So untuk nyatakan faktor suhu dari segi teori pelanggaran, kita mula dengan perkataan sebab dia. Okey, katakan apabila suhu tinggi atau suhu bertambah, tenaga kinetik zara bahan tindak balas bertambah. So bermaksud laju zara-zara meningkat, lebih banyak zara bertenaga mengatasi tenaga pengaktifan. Okey, maksud dia zara-zara di sini kalau kita panaskan, dia mula dengan tenaga yang lebih tinggi. Okey, mereka mempunyai tenaga jauh lebih tinggi daripada tenaga yang ada pada zara-zara yang suhu rendah. So frekuensi pelanggaran berkesan antara zara bertambah dan kadar tindak balas juga bertambah. So kita perlu juga nyatakan tentang frekuensi pelanggaran antara zara. Zara tu kita kena nyatakan zara apa yang bertindak balas bertambah, dan lepas tu baru kita nyatakan frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Baik, kalau faktor mangkin, kita tahu mangkin ni apabila kita masukkan mangkin dalam satu tindak balas, biasanya mangkin akan dia mencepatkan tindak balas ataupun kadar tindak balas menjadi lebih tinggi. Sebab dia, apa yang berlaku adalah mangkin ni bila kita masukkan dalam bahan tindak balas, dia akan menyediakan satu lintasan alternatif. Lintasan ini yang mempunyai tenaga pengaktifan yang jauh lebih rendah. So banyak pelanggaran yang asal dia tidak boleh mengatasi tenaga pengaktifan, sekarang sudah dapat mengatasi tenaga pengaktifan yang lebih rendah ni, maka hasil tindak balas akan didapati. So bila dengan kehadiran mangkin menyediakan lintasan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan. So apa yang berlaku adalah lebih banyak zara tindak balas boleh mencapai tenaga pengaktifan ataupun melebihi tahap tenaga pengaktifan yang diperlukan, maka frekuensi pelanggaran berkesan akan bertambah dan kadar tindak balas akan bertambah. Okey, so itu adalah 4 faktor untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So kepekatan atau tekanan biasanya kita golongkan dalam satu faktor. Ini untuk larutan, ini untuk gas, saiz bahan tindak balas, suhu dan mangkin. Dan kita kena perlu faham tentang apa dia tindak balas exo dan endotermik. So cikgu nyatakan semula, kalau exotermik, bila tindak balas berlaku, apa yang berlaku, dia bebaskan haba. Bebaskan haba maksud dia haba tu akan berkurang. So hasil akan menjadi lebih rendah. So kalau gambar je aras tenaga, bahan akan berada di atas, lepas tu hasil berada di bawah. Okey. Kalau tindak balas endotermik maksud dia serap. So serap tu makna dia banding tenaga, bila dia serap makna tenaga dia akan bertambah. So bahan berada di, kita lukis lebih ke bawah dan hasil kita lukis lebih ke atas. Lepas tu kita lukiskan tenaga pengaktifan yang ada puncak di sini. Okey, itu adalah perbezaan antara bahan tindak balas exotermik dan endotermik. Baik, hari ini kita belajar sampai takat ni.